Yang tetamu kita, Puan Nora Syahda Osman yang merupakan Exco Persatuan Peguam Syar'i Malaysia. Sihat, Puan? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Puan, kalau boleh dikongsikan, perkahwinan dengan menyembunyikan wali yang sah, yang masih hidup tetapi tidak diberitahu tentang perkahwinan itu atau sorok wali, adakah ianya sah di sisi Islam sendiri? Bila isu ni berlaku, dia ada dua stesen. Boleh berlaku sah, boleh berlaku tidak sah. Bila berlaku sah tu sekiranya dia bernikah, kita ambil kira dia bernikah di Thailand lah. Perkara yang sering berlaku masyarakat sekarang. Okey, jika dia bernikah di Thailand dengan juru nikah yang bertauliah, dia akan dikira sah jika memenuhi rukun nikah dan syarat nikah. Walaupun tak ada wali yang sah. Yes, sebab dia ada jarak. Kalau melebihi jarak 90 km daripada kedudukan wali itu, dia dikira sah. Dan ditambah dengan pentauliahan daripada juru nikah lah. Dan dia boleh dijadi tidak sah jika dia menikah di jarak yang dekat dengan kedudukan wali dan jadi nikah sindiket atau juru nikah tu tidak bertauliah. Boleh jadi tidak sah. Bagaimana pula kalau kita lihatkan dengan kes-kes yang berlaku, kalau ia datang ke Puan lah yang dapat kes-kes ni? Kebanyakan yang datang pada saya ni dia telah bernikah, iaitu poligami tau. Bernikah kali kedua, isteri kedua atau isteri ketiga. So dia akan datang kepada kita bagi tahu dia dah menikah di Thailand dan apa yang kita perlu tengok adalah dokumen pernikahan di Thailand tu sama ada perkara itu diiktiraf dalam Malaysia ataupun tidak. Apa yang perkara yang diiktiraf tu, yang pertama kita kena tengoklah surat nikah daripada Thailand tu. Dan kita lihat juru nikah yang mengakad nikah dia tu juru nikah yang bertauliah yang telah disenaraikan oleh Jabatan Agama Islam. Dan juga mesti ada pengiktirafan daripada konsulat Malaysia kita di Thailand. Perkara itu kena ada. Jadi yang paling penting sekali, pengiktirafan yang penting. Pun kita nak dengar juga pendapat orang ramai tentang isu sorok wali ni. Jadi sama-sama kita saksikan video ini. Silakan. Dan tanpa wali, pada saya, kalau mereka berwalikan hakim, kalaulah wali itu dah tak ada, tak apa. Tapi saya rasa sebagai orang yang nak kahwin adalah menjadi satu tanggungjawab setiap insan yang bercinta untuk membina sebuah maligai yang dipanggil masjid. Jadi nak bina masjid, biarlah semuanya tenang-tenang belaka. Jadi kalau kita mampu mencari wali kita, ayah kepada perempuan atau abang atau pakcik sekalipun, usaha untuk cari. Sampai tak ada, barulah kita mungkin boleh melangsungkan perkahwinan berdasarkan wali hakim. Pada saya, ini merupakan tanggungjawab kepada bakal suami untuk membantu bakal isteri mencari siapakah wali yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa perkahwinan itu mendapat berkat yang sepatutnya. Bagi saya sebenarnya macam tak berapa elok lah. Sepatutnya kita dahulukan keluarga sebab hari tu hari penting untuk kita kan. Walau macam mana pun, kalau boleh kita utamakan keluarga kita lagi-lagi. Kalau ayah ada lagi, so wali ayah makna dia perlu ada jugalah hari tu. Itu dia pendapat dari luar dan boleh dikatakan semua bersetuju kalau nak berkahwin tu kita harus dapatkan paling penting restu dari orang tua. Dari Sungai Petani dibawa ke Thailand. Tapi ada sindiket. Ada sedikit. Dan ada walinya. Jadi sah ke tak maksudnya wali dia berada dekat Sungai Petani lah kan. Dia menikah di Thailand. Okey. Memang yang pertamanya wali itu adalah salah satu rukun dalam pernikahan kita. Tidak sah nikah tanpa wali. La nikah illa bi wali. Itu hadis Rasulullah. Jelas kata tidak boleh nikah tanpa wali. Tetapi sekiranya mungkin ada situasi berlaku wali enggan, wali tak restu ataupun wali tak nak menikahkan dia dan dia mungkin ada alternatif lain, dia okey nikah kat Thailand. Mungkin pasangan dia kata okey nikah di Thailand. Sekiranya dia bernikah di Thailand, perkara itu akan menjadi sah sekiranya jarak antara wali kedudukan dia sekarang ni dan juga tempat pernikahan dia melebihi 2 marhalah ataupun melebihi 90 km. Dan walaupun nikah tu sindiket, tapi kita kena tengok rukun nikah dia. Nikah sindiket tu sama ada juru nikah tu tidak bertauliah lah. Saya ambil kira nikah sindiket juru nikah tak bertauliah. Perkara tersebut boleh menjadi nikah tu tidak sah sebenarnya kalau juru nikah tu tidak bertauliah di kawasan Thailand tu. Dan soalan kedua dari Encik Hassan, adik tirinya lelaki yang sulung kemudian telah meninggal dunia dan juga bapa kepada adik tiri ini sendiri juga sudah meninggal dunia dan adik-adiknya tu yang perempuan tu apabila anaknya tak ada adik-beradik lelaki kan. Jadi siapa yang boleh jadi wali? Soalan dia. Sekiranya susunan wali nasab tu dah tak ada, dia boleh membuat permohonan di mahkamah untuk mendapatkan wali hakim. Di mahkamah syariah di mana dia duduk, dia dapatkan permohonan untuk wali hakim dengan melampirkan surat kematian semua wali-wali dia. So mahkamah akan menyiasat dan mahkamah akan membenarkanlah untuk wali hakim. Jadi dia boleh bernikah secara wali hakim. Baik, itu dia. Sebab kes-kes ni melibatkan semua wanita. Jadi apa pula kempen ataupun kesedaran yang diberi oleh pihak puan atau pihak yang bertanggungjawab kepada wanita-wanita di luar sana untuk pastikan mereka tidak terperangkap atau tertipu dalam kes-kes sebegini? Dalam persatuan kita sendiri, Persatuan Peguam Syar'i juga sentiasa memberi pendedahan kepada publik
berkenaan dengan perkara ni. Sebab perkara ni menjadi, kalau di mahkamah, banyak kes yang berkaitan dengan perkara-perkara ni. Kerana dia akan melibatkan wanita sebab asalnya dia, suami beritahu okey nikah di Thailand, dah dapat surat nikah, settle sebenarnya. Ada yang tidak tahu dengan surat nikah pada Thailand tu dia boleh dapatkan hak di mahkamah syariah. Sebenarnya benda tu, surat nikah di Thailand tidak memberi pengiktirafan kepada dia untuk mendapatkan hak di mahkamah syariah. Sebab dia kena daftarkan dulu, dia kena sahkan dulu di mahkamah syariah. Bila dah mahkamah sahkan dan dapat surat nikah daripada Malaysia, baru dia boleh dapatkan hak-hak tu. Kiranya macam tak ada rekod di Malaysia yang dia Tidak menikah ada. kalau dia menikah di luar. Selagi dia tidak mendaftarkan. Okey, Yang kita pertama, dengan Tira. Tira katanya bapanya tidak mau menikahkan, tetapi tidak dapat surat daripada mahkamah. Tetapi mahkamah kata dah dapat surat. Tapi wali sah memang ada. Dan telah membuat keputusan wali hakim. Ni stesen wali enggan lah ni, wali tidak Wali restu. enggan. Tapi Tira dari Singapura, jadi adakah perbezaan peraturan ataupun undang-undang? Perkara tersebut lebih kurang sama lah dengan Singapura dan juga di Malaysia. Saya nampak stesen ni, bukan yang nak berkahwin ni, dia membuat satu permohonan wali hakim di mahkamah atas alasan wali dia enggan. Wali enggan lah. Permohonan tu, dia menyatakan secara jelas alasan sebab apa wali tu enggan. Dan bila saman tu difailkan di mahkamah dan saman tu perlu diserahkan kepada bapa. Okey, bapa tu sebagai defendant. Okey, penyerahan tu kena sempurna. Maksudnya kena serahan secara ke diri bapa tu dan sekiranya dia tidak dapat menyerahkan kepada bapa ataupun sebenarnya bapa tak nak terima. Contoh, kalau bapa tak nak terima, dia boleh meletakkan saman tu kepada bapa, so boleh dikira saman tu dah sempurna. Ataupun dia tidak tahu di mana bapa dia, dia membuat penyampaian secara ganti, mungkin secara iklan. So dia memberi laporan kepada mahkamah bahawa penyampaian dia telah sempurna. So mahkamah akan menyiasat. Sebab itulah bila tengok pada alasan tu, tidak ada alasan yang jejaskan maqasid kita lah, yang menghalang dia perkahwinan, mungkin mahkamah membenarkan wali hakim. Cik Adnan ni pula katanya dah lebih 2 marhalah. Wali tidak tahu, dia bernikah, kemudian esok tu dia duduk balik dengan wali tu. Itu sah ke tak Ada, sah? Itu yang dia dikira jarak lebih 2 marhalah atau marhalah. 90 km tu semasa majlis akad tu berlangsung. Bukannya dah hari ni kita dah nikah, besoknya kita balik, benda tu tidak ada masalah sebab bila berlangsungnya majlis akad tu, hari tu yang dikira di mana kedudukan wali tu. Jadi sah lah tu kalau dikira. Sah lah kalau dia menikah secara elok, rukun nikah sempurna, bertauliah. Yang penting tu bertauliah. Seperti yang Puan Nora, terima kasih Puan Nora dan juga Felicia kerana bersama kami. Pastikan kalau anda ingin berkahwin, kalau lelaki itu memang jujur dengan anda, pastikan semuanya dilakukan dengan betul. Saya. Okey, sebelum kita tinggalkan anda yang ingin melangsungkan perkahwinan atau mencari pasangan, hati-hatilah.